Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pada kali ini adalah untuk saya membincangkan suatu topik dalam subjek matematik, iaitu bidang pembelajaran nombor dan operasi. Bab yang ketiga tajuknya matematik pengguna, iaitu insurans. Okey. Baik, kita mulakan dengan SK 3.1, iaitu kita nak menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan risiko dan apakah yang dimaksudkan dengan pelindungan, iaitu menjelaskan maksud risiko dan kepentingan pelindungan insurans, dan seterusnya mengenal pasti jenis-jenis insurans hayat dan insurans am bagi melindungi pelbagai jenis risiko. Jadi yang pertama kita nak menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan risiko. Satu. Okey, itu yang pertama. Baik, yang kedua kita nak menjelaskan juga tentang kepentingan risiko. Kepentingan perlindungan insurans, dan seterusnya kita nak mengenal pasti jenis insurans hayat. Okey. Dan juga jenis insurans am. Jadi ada 4 perkara. Baik, yang pertama sekali ialah mengenai risiko. Okey, ini semua sekali ada dalam buku teks lah. Jadi untuk penjelasan lanjut tu kita boleh rujuk terus kepada buku teks. Jadi risiko ni adalah merupakan kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan, dalam kehidupan seharian kita. Jadi dalam kehidupan seharian kita ni kita akan berhadapan dengan pelbagai kemungkinan musibah, yang tidak disangka-sangka. Contohnya katakan pelajar pergi ke sekolah boleh mengalami kemalangan, ataupun pelajar membawa kenderaan boleh mengalami kerosakan kenderaan. Contohnya yang lain rumah katakan boleh mengalami kebakaran dan sebagainya. Jadi contoh-contohnya seperti kemalangan, kebakaran, kecacatan, kerosakan, kematian dan apa-apa saja musibah yang mungkin berlaku kepada kita. Akibat daripada musibah tersebut, maka ada di kalangan kita nanti akan kerugian dari segi harta benda kalau berlakunya kemalangan atau kebakaran, hilang sumber pendapatan, misalnya tidak dapat bekerja akibat daripada kemalangan diri sendiri. Pembiayaan perawatan yang semakin tinggi, jadi kemungkinan akan dimasukkan ke hospital dan melibatkan pembayaran bil rawatan dan juga bil-bil hospital yang lain. Dan akhirnya wujudlah satu syarikat insurans, iaitu untuk menampung bebanan kewangan yang ditanggung oleh pencarum-pencarum insurans. Kita kenal pasti apa itu insurans, iaitu insurans ini untuk memindahkan risiko atau kerugian daripada individu kepada satu organisasi ataupun syarikat insurans. Yang kedua ialah pembayaran dalam bentuk premium. Bagi pemegang polisi dia kena bayar premium, dan bagi syarikat insurans dia akan bayar pasan ke atas tuntutan pemegang premium insurans tadi ataupun pemegang polisi insurans tadi. Apabila seseorang itu hendak membeli insurans dengan membayar premium, maka akan wujudnya satu kontrak insurans antara syarikat insurans dengan pemilik insurans. Dan di dalam kontrak tersebut, pemegang insurans ni tadi akan membayar premium, manakala syarikat insurans akan membayar ganti rugi dalam bentuk pampasan. Dan banyak lagi tema-tema yang tertakluk di dalam kontrak insurans tersebut. Jadi dinasihatkan kepada sesiapa yang nak membeli insurans, lihat dulu tema-tema
terms-term yang berada di dalam kontrak tersebut. Okey. Pembayaran pempasan. Lazimnya pembayaran pempasan ini hanya setakat jumlah kerugian, okey, yang dialami saja ataupun kurang daripada itu. Tujuannya untuk mengurangkan beban keuangan pemegang-pemegang polisi insurans tersebut. Dia bukanlah tujuan untuk mendapatkan keuntungan, okey, terhadap pemegang polisi insurans, okey, ataupun dikenali sebagai konsep indemnity, okey, iaitu syarikat insurans tidak akan membayar lebih daripada nilai harta yang diinsurankan, okey, ataupun nilai bayaran insurans yang sepatutnya. Baik, tujuan insurans adalah untuk mengurangkan bebanan kewangan, okey, kepada pemegang polisi insurans. Misalnya kalau katakan kenderaan insurans motor katakan, okey, jadi apabila berlakunya kemalangan, maka beberapa tuntutan akan dibuat oleh pihak pemegang insurans kepada syarikat insurans, dan syarikat insurans tadi akan membayar sebahagian kerugian tersebut dalam bentuk pampasan bagi tujuan untuk mengurangkan beban kewangan. Insurans ini terbagi kepada dua, iaitu yang pertama kita panggil insurans hayat. Okey, nanti kita tengok apa itu insurans hayat. Yang kedua, insurans am. Insurans hayat dan insurans am ni adalah dua insurans yang berbeza. Okey, kita lihat insurans hayat. Okey. Mereka yang membeli ataupun bersetuju untuk membeli insurans hayat, mereka akan diberikan satu perlindungan, iaitu dalam bentuk perlindungan kematian, okey, hilang upaya dan penyakit kekal. Jadi perlindungannya tu sekira berlaku kematian, hilang upaya, penyakit kekal. Jadi mereka yang membeli insurans hayat ni akan diberikan pampasan dalam bentuk kewangan. Okey. Okey, tujuan menyediakan perlindungan kewangan kepada keluarga si mati. Kalau katakan pembeli insurans itu meninggal dunia, maka mengikut kontrak, okey, yang telah dipersetujui dan ditandatangani bahawa keluarga si mati ataupun waris kepada si mati ni tadi akan menerima pampasan seperti mana yang terkandung di dalam kontrak perjanjian di antara syarikat insurans dengan si mati ni tadi, iaitu pemegang polisi insurans. Sekiranya pemegang polisi insurans tadi dia masih hidup tetapi dia mengalami kecacatan menyeluruh ataupun kekal, pemegang polisi masih dapat terima pampasan berdasarkan kepada syarat yang telah ditetapkan di dalam kontrak. Okey. Jadi perlindungannya ada tiga, iaitu perlindungan kematian, okey, hilang upaya, okey, dan penyakit kritikal. Selalunya kalau hilang upaya dan penyakit kritikal ni dia akan dapat pampasan bulanan. Okey, diberikan ataupun dibayar pampasan bulanan. Okey, kalau kematian sekali kemungkinan dia diberikan pampasan hanya sekali saja. Okey, mengikut tema-tema dalam kontrak yang telah dipersetujui. Okey, insurans am iaitu dia memberi perlindungan ke atas barang kerugian ataupun kerosakan harta benda. Okey, ataupun dia memberi perlindungan ke atas bayaran bil-bil rawatan, okey, dan juga perubatan. Okey, kalau dia mengambil insurans perubatan. Okey, ini nanti kita akan huraikan dengan lebih detail lagi. Iaitu ada pelbagai jenis insurans am yang kita akan belajar ialah yang pertama insurans motor. Okey. Yang melibatkan insurans ke atas kenderaan yang dibawa oleh anda. Insurans kebakaran iaitu melibatkan insurans rumah, okey, jika mengalami kebakaran. Insurans perubatan dan kesihatan, insurans kemalangan diri dan insurans perjalanan. Okey, jadi kita akan belajar 5 jenis insurans.
Baik, yang pertama kita pergi kepada insurans motor. Insurans motor ni memberi perlindungan terhadap kerugian dan kerosakan ke atas penggunaan kenderaan berenjin. Contoh kalau katakan kenderaan kita kena langgar ataupun kita berlanggar dengan kenderaan orang yang lain, maka kita boleh diberikan perlindungan terhadap kerosakan-kerosakan ataupun kerugian yang dialami berdasarkan kepada apakah polisi yang kita ambil. Okey. Ada 4 jenis polisi insurans motor, iaitu yang pertama yang kedua polisi pihak ketiga, yang ketiga pihak ketiga ataupun polisi pihak ketiga dia tambah kebakaran dan kecurian, dan yang keempat ialah polisi komprehensif. Lazimnya sekiranya kenderaan tersebut berhutang dengan bank, masih ada hutang dengan bank, polisi jenis polisi yang diambil adalah polisi komprehensif. Okey. Ketiga-tiga polisi ini berbeza dari segi perlindungannya. Okey. Kita lihat perlindungan yang ditawarkan oleh setiap polisi. Okey. Kita lihat polisi akta. Liability ataupun bayaran kepada pihak ketiga akibat kecederaan dan kematian. Okey, sekiranya satu kenderaan itu mengalami kemalangan, maka liability akan diberikan kepada pihak ketiga sekiranya berlakunya kecederaan dan kematian. Okey, untuk akta. Tetapi untuk polisi akta, dia tidak melindungi kerugian terhadap harta benda yang dialami oleh pihak ketiga. Okey, dia hanya kecederaan kematian. Okey, bagaimana dengan kenderaan? Tidak dilindungi. Okey, sebab kerugian terhadap harta benda yang dialami pihak ketiga tidak dilindungi. Kerugian terhadap kenderaan sendiri akibat kebakaran yang tidak disengajakan atau kecurian juga tidak dilindungi. Kecurian dan kerosakan terhadap kenderaan sendiri akibat kemalangan. Okey, Ali dan Ahmad, dua kenderaan accident, maka kedua-dua kenderaan tersebut tidak dilindungi. Okey, sekiranya kenderaan yang dilanggar tu tadi pemandunya mengalami kecederaan kematian, maka dia hanya melindungi kecederaan dan kematian. Tetapi kenderaan yang melanggar tu tadi, dia tidak dapat perlindungan kerugian dan kerosakan terhadap kenderaan sendiri akibat kemalangan. Okey. Kemudian kerugian terhadap harta benda yang dialami oleh pihak ketiga pun tidak dapat dilindungi. Jadi kebanyakan polisi akta ni tidak diambil sebab hanya satu saja perlindungan yang diberikan. Okey. Yang kedua ialah pihak ketiga. Pihak ketiga ni hanya melindungi memberikan perlindungan kepada dua perkara saja, iaitu liability kepada pihak ketiga akibat kecederaan dan kematian, kemudian kerugian harta benda dialami pihak ketiga. Manakala kerugian terhadap kenderaan sendiri akibat kebakaran yang tidak disengajakan atau kecurian, kenderaan kena curi ataupun kenderaan kita terbakar, dan juga apabila kemalangan berlakunya kerugian atau kerosakan tidak dilindungi. Okey. Baik, kalau katakan seseorang itu membeli polisi pihak ketiga, kebakaran, kecurian, jadi ketiga-tiga ni tadi dilindungi kecuali satu saja. Okey, kerugian dan kerosakan terhadap kenderaan sendiri akibat kemalangan. Okey, jadi kecederaan dan kematian pihak ketiga. Okey, pihak ketiga ni pihak pertama adalah pemegang polisi, pihak kedua adalah syarikat insurans, pihak ketiga adalah yang terlibat dengan kemalangan. Okey. Okey. Dia akan diberikan perlindungan. Kemudian kerugian terhadap harta benda yang dialami pihak ketiga, okey, dia diberi perlindungan. Kemudian kerugian terhadap kenderaan sendiri akibat kebakaran tidak disengajakan atau kecurian diberi perlindungan. Kecuali kerugian dan kerosakan terhadap kenderaan sendiri akibat kemalangan tidak diberi perlindungan. Itu adalah polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Baik, seterusnya polisi yang keempat iaitu komprehensif yang terkenal. Okey, kebanyakan pemilik-pemilik kenderaan ni akan mengambil polisi komprehensif, khususnya mereka yang masih berhutang lagi dengan pihak bank. Iaitu keempat-empatnya dilindungi.
Okey. Jadi perlindungan untuk komprehensif ni lebih menyeluruh berbanding dengan yang lain. Okey, kalau kita lihat keempat-empat polisi memberikan perlindungan kepada pihak ketiga akibat kecelakaan dan kematian. Misalnya berlakunya kemalangan di antara kereta Ahmad pemegang polisi dengan kereta Baba. Jadi kalau berlakunya kecelakaan dan kematian kepada Baba, maka ia akan dilindungi sama ada polisi akta, polisi pihak ketiga, polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian ataupun komprehensif. Okey? Okey. Seterusnya, polisi komprehensif memberi perlindungan menyeluruh berbanding dengan polisi yang lain seperti yang saya sebutkan tadi. Okey? Kemudian persamaan perlindungan keempat-empat polisi ini adalah liability kepada pihak ketiga akibat kecelakaan atau kematian. Yang inilah yang sama. Okey? Pihak ketiga, polisi akta ada, polisi pihak ketiga ada, polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian ada, komprehensif pun ada. Okey, jadi yang ini semua sama. Okey, kepada perlindungan yang ini semua sama kepada keempat-empat jenis polisi. Baik. Seterusnya ialah insurans kebakaran. Okey. Baik, lazimnya insurans kebakaran ini adalah untuk melindungi sama ada bangunan, bangunan perniagaan, rumah kediaman dan sebagainya. Okey. Baik. Memberi perlindungan terhadap kerugian akibat kebakaran, kilat yang menyebabkan kebakaran, letupan yang menyebabkan kebakaran terhadap rumah ataupun bangunan. Okey, jadi rumah terbakar, bangunan terbakar akibat daripada kebakaran, apa-apa saja jenis kebakaran, akibat daripada kilat ataupun akibat daripada letupan. Jadi ini boleh dilindungi oleh insurans kebakaran. Okey, di samping ada perlindungan-perlindungan tambahan. Jadi pampasan dibayar untuk memulihkan kedudukan keuangan pemegang polisi. Okey. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana kita nak kira pampasan dia. Okey. Sebab dalam satu-satu bangunan contohnya, bangunan itu adalah boleh nilai. Okey. Dengan harga yang telah ditetapkan. Okey. Jadi nanti insurans kebakaran kalau kita nak beli ada pengiraannya. Okey, bagaimana nak dikira kita akan belajar selepas ini. Kalau kita nak buat tuntutan pampasan ada caranya. Okey, bagaimana kita akan belajar selepas ini. Jumlah pampasan tertakluk kepada jumlah yang diinsurankan seperti saya sebut tadi. Okey, dan jumlah pampasan tidak boleh melebihi kepada jumlah yang diinsurankan. Okey, paling tinggi maksimum dia dapat jumlah yang diinsurankan sekiranya bangunan itu musnah secara keseluruhannya. Okey. Jadi ada perlindungan tambahan yang boleh kita dapat daripada insurans kebakaran tapi kena buat pembayaran premium yang lebih lah, iaitu seperti taufan, banjir, kerusuhan, dan sebagainya dengan tambahan premium. Baik, kita pergi pada insurans perubatan dan kesihatan. Okey. Jadi dia memberi perlindungan pembiayaan perubatan dan kos hospital. Ini yang saya sebut dia berbeza dengan insurans hayat. Okey, jadi insurans hayat ni dia memberi perlindungan dalam bentuk kewangan kepada waris mati. Okey, tetapi yang ini dia memberi perlindungan dalam bentuk pembiayaan, perubatan dan juga kos hospital. Ini termasuklah kos katil, okey, sewaan katil ataupun bilik, okey, dan juga bil-bil perubatan. Okey, antara polisi yang terdapat dalam insurans ini, satu, insurans hospital dan pembedahan. Kedua, insurans penyakit kritikal. Penyakit kritikal ni contohnya batuk kering, darah tinggi dan sebagainya. Insurans pendapatan akibat hilang upaya. Okey, dan insurans pendapatan hospital. Okey.
Habis bahagian insurans perubatan dan kesihatan. Jadi anda boleh dapatkan maklumat-maklumat lain daripada anda boleh dapatkan maklumat lain, boleh Google, okey, apa maklumat-maklumat tambahan dia. Okey. Dan seterusnya yang keempat, insurans kemalangan diri, iaitu memberi perlindungan sekiranya berlaku kecederaan anggota badan. Okey. Hilang upaya ataupun meninggal dunia kepada pemegang polisi akibat daripada kemalangan. Contohnya kemalangan ni mungkin boleh berlaku di tempat kerja. Okey. Khususnya bagi mereka yang bekerja di sektor-sektor yang berisiko tinggi. Okey. Misalnya pendawaian elektrik. Okey, dia boleh beli insurans kemalangan diri. Okey. Jadi kalau katakan berlakunya kematian semasa menyelenggara satu pencawang elektrik, katakan dia meninggal ataupun terkena rejatan elektrik, dia boleh menuntut insurans kemalangan diri. Okey. Seperti yang saya terangkan, insurans ini berbeza dengan insurans hayat dan juga insurans perubatan dan kesihatan. Ketiga-tiganya berbeza. Okey. Dari segi pembayaran pampasannya. Okey. Okey. Seterusnya ialah insurans perjalanan, sama ada perjalanan ke dalam ataupun luar negeri. Okey. Selalunya lazimnya adalah perjalanan ke luar negeri, sama ada melalui darat, okey, laut, naik kapal, okey, ataupun feri, udara, naik kapal terbang. Okey. Jadi sama ada dia semasa dalam perjalanan tu ada kemungkinan berlakunya kemalangan. Misalnya kemalangan terhempasnya kapal terbang, okey, tenggelamnya feri, berlaku kemalangan bas ekspres yang dinaiki, okey, untuk ke luar negeri dan sebagainya lah. Jadi risiko yang dilindungi seperti kematian, kecacatan kekal, kehilangan bagasi, beg, barang-barang yang kita bawa, okey, perbelanjaan perubatan di hospital dan sebagainya seperti tertakluk di dalam perjanjian di antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Okey. Di samping itu ada dua lagi kemalangan. Dua lagi kemalangan, iaitu dua lagi insurans, iaitu sama ada insurans berkelompok ni dia terbagi kepada dua. Okey, yang kita panggil insurans berkelompok. Okey, saya terangkan dulu insurans berkelompok, iaitu yang pertama, insurans berkelompok ni dia memberi perlindungan kepada sekumpulan individu, sama ada pekerja, syarikat ataupun murid sekolah macam anda lah. Okey, ataupun pelajar IPT. Okey, jadi sekumpulan pekerja ataupun murid-murid sekolah ni tadi akan membeli satu insurans. Okey. Jadi dia terbagi kepada dua jenis. Yang pertama sekali insurans kelompok kepada organisasi, yang kedua insurans berkelompok kepada murid. Okey. Baik, insurans berkelompok kepada organisasi ialah perlindungan dalam bentuk kewangan kepada pekerja sekiranya berlaku kematian, hilang upaya, kemasukan hospital, pembedahan. Okey, dia bentuk dalam bentuk kewangan. Insurans berkelompok kepada murid juga perlindungan kewangan, bentuk kewangan sekiranya berlaku kematian, kecacatan, allowance kursi roda dan lain-lain lah. Okey, seperti tertakluk di dalam akta polisi insurans tersebut. Okey. Baik, secara umumnya tujuan insurans ni bolehlah kita bahagikan kepada empat. Okey. Pertama ialah merupakan satu bentuk bantuan kewangan kepada ahli-ahli keluarga, iaitu untuk mengurangkan beban kewangan kepada ahli keluarga sekiranya pemegang polisi insurans tersebut mengalami kematian ataupun hilang upaya,
ataupun mengalami kecacatan kekal. Ini selalunya berlaku dalam insurans hayat ataupun insurans perubatan dan kesihatan ataupun insurans kemalangan diri. Ini pun sama, dua menguruskan perbelanjaan kehidupan seperti membayar hutang, perbelanjaan bulanan dan sebagainya. Membayar bil-bil dan sebagainya. Perbelanjaan perubatan yang semakin tinggi, jadi yang ini adalah tujuan insurannya untuk menampung perbelanjaan perubatan yang semakin tinggi, dan membayar pampasan ke atas kerugian sekiranya berlaku kemalangan yang mengakibatkan kerugian dan kerosakan harta benda. Contohnya insurans motor, insurans kebakaran. Baik, cuba kita lihat latih to be. Muhammad membeli insurans perubatan dan kesihatan daripada Takaful Amin. Polisi yang diambilnya bernilai RM300,000 dengan bayaran RM250 sebulan. Polisi ini melindungi risiko penyakit kritikal yang mungkin dihadapi pada masa akan datang. A nyatakan syarikat insurans dan pemilik insurans. Jadi kat sini dia ada jelaskan, Muhammad membeli insurans perubatan dan kesihatan daripada Takaful Amin. Jadi ini adalah syarikat insurans. Pemilik insurans adalah Muhammad. Jadi kat sini kita boleh tuliskan Takaful Amin. Dan juga pemilik insurans adalah Muhammad. Baik, berapakah had perlindungannya? Iaitu polisi yang diambil adalah RM300,000. Ini had perlindungan. Jadi RM RM300,000. Berapakah premium bulanan dengan bayaran sebulan? Jadi RM250. Ini adalah premium bulanan. Risiko yang diinsurankan. Polisi ini melindungi risiko penyakit kritikal, satu, yang mungkin dihadapi pada masa akan datang. Satu saja, iaitu penyakit kritikal. Kita lihat rujuk lagi. Encik Daud membeli satu polisi insurans untuk, saya pergi yang kedua. Steward membeli insurans motor pihak ketiga untuk keretanya. Suatu hari dia terlanggar sebuah kereta. Kedua-dua kereta mengalami kerosakan yang teruk dan steward mengalami kecederaan di kepala. Apakah yang akan dilindungi oleh syarikat insurans? Perkara yang dilindungi oleh syarikat insurans bergantung kepada jenis polisi yang diambil. Jadi steward ni dia terlanggar sebuah kereta dan steward mengalami kecederaan. Kita rujuk semula. Kita rujuk semula kepada jenis-jenis insurans. Kita lihat liability pihak ketiga. Dia tak ada kena-mengena dengan steward sebab steward adalah pihak pertama. Kerugian terhadap harta benda pihak ketiga pun tak ada kena-mengena. Kerugian terhadap kenderaan sendiri akibat kebakaran tidak disengajakan atau kecurian tak ada kena-mengena sebab kenderaannya tak terbakar. Kerugian dan kerosakan terhadap kenderaan sendiri akibat kemalangan. Baik, jadi di sini kalau dia membeli akta, polisi akta, dia tidak mendapat apa-apa. Baik, kemudian untuk pihak ketiga pun dia tidak mendapat apa-apa. Untuk kecederaan dia tidak dilindungi. Kecuali pihak ketiga saja. Akibat kecederaan, kematian dari pihak ketiga. Bukan polisi insurans ketiga. Polisi yang ini pihak ketiga. Maknanya kereta yang dilanggar. Orang yang dilanggar tu. Kemudian begitu juga dengan pihak ketiga kebakaran dan kecurian, dia tak ada kat sini.
Untuk kecederaan pihak pertama tak ada. Jadi di sini boleh kita katakan bahawa steward tidak dilindungi oleh syarikat insurans akibat daripada mengalami kecederaan di kepala. Okey? Sebab dia adalah pihak pertama. Okey. Jadi MR5 ni anda boleh selesaikan. Okey. Soalan nombor 4 pun anda boleh selesaikan. Tengok senario dia. Kemudian kita tengok perkara ataupun insurans yang dituntut tu apa. Okey. Baik. Ini saja untuk penerangan pada video kali ini. Okay, kita akan berjumpa lagi pada video yang akan datang, iaitu di bawah SP 3.1.2, iaitu untuk mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan kadar premium insurans. Okay, sekian saja video pada kali ini. Moga dapat membantu anda untuk menjawab soalan-soalan yang telah diberikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.